Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita mulakan pengajian kita pada malam bahagia ini dengan kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan pengajian dalam kitab Minhajul Talibin. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat dan menyelamatkan kita daripada segala musibah dan segala masalah di dunia dan akhirat, dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa dalam pengajian kitab Minhaj pada minggu yang lepas kita telah habis membicarakan bab tayammum. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan terus masuk ini kepada babul haid seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi insya-Allah kita akan mula daripada sini. Bismillah, tuan baca. أقل السنة 9 سنين وأقله يوم وليلة وأكثره 15 بلياليها وأقل طهر بين الحيضتين 15 ولا حد لأكله ويحرم به ما حرم بالجنابة وعبور المسجد إن خافت تلويثه والصوم ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة وما بين سرتها وركبتها وقيل لا يحرم غير الوضع فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق والاستحاضة. Nah, kita mula daripada sini insya-Allah. Pertama sekali penulis ini mengatakan babul haid. Maka perkataan ini haid ini dalam bahasa Arab ini maksudnya sayalan, iaitu sayalan yang maksudnya mengalir ini sesuatu. Kita dalam bahasa Arab ini kita ada sala yasilu sayalan, iaitu sala yang ini maksudnya sesuatu yang mengalir. Itu sebab dalam bahasa Arab banjir juga ini dikenali sebagai sail, sebab ini kebiasaan yang ini banjir dia mengalir air. Maka ini yang daripada segi bahasa. Itu sebab dari segi bahasa kita boleh mengatakan hada. Yakni maksudnya salah. Sesuatu apabila ia mengalir. Dan juga perkataan, kita ada perkataan sebagai misal, ini perkataan haud. Perkataan haud ini adalah tempat yang mana air apabila ia mengalir, ia berkumpul. Air yang apabila ia mengalir, ia berkumpul. Ini dikenali ini sebagai haud. Tapi dalam segi syarak, maka maksud daripada haid adalah damu jibillatin. Dia adalah darah yang ni jibillah. Jibillah dalam bahasa Arab ini maksudnya tabi'ah. Iaitu kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa Inggeris kita memanggilnya natural blood. Jibillah. Damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati. Yang keluar daripada rahim yakni wanita bahagian dalam. Yakni bahagian dalam yakni rahim wanita di bahagian hujungnya. Perkataan aqsa yakni maksudnya rahim yang paling bahagian yakni hujung yakni rahim yakni wanita. Ini membezakan takrif di antara haid dengan istihadah. Istihadah dia adalah darah yang bukan jibillah. Istihadah yakni dia merupakan darah yang menunjukkan yang ada penyakit, dan dia keluar daripada adna rahim, yakhruju min adna rahim. Maka beza di antara haid dengan istihadah, haid ini keluar daripada aqsa rahim, manakala istihadah dia keluar daripada adna rahim. Jadi bezanya adalah di tempat keluarnya darah tersebut. Dan haid ini dia adalah darah yang menunjukkan akan kesihatan yakni seorang wanita. Kesihatan. Jadi definisinya adalah damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ba'da bulughiha ala sabili sihhah.
ba'da bulughiha. Ini nanti kita akan bicarakan tentang bulugh ini di sini. Seperti mana kita dalam mazhab Syafi'i, apabila wanita itu sampai kepada 9 tahun yang ikut ini kepada kalender Islam. Jadi apabila darah keluar setelah dia baligh ala sabili sihah, darah tersebut menunjukkan wanita tersebut adalah wanita yang sihat. Maka wanita ini kalau dia ada haid, maksudnya dia sihat. Kalau ada haid dia sihat. Tapi kalau wanita yang tidak ada haid, kebiasaannya dia ada penyakit. Kebiasaannya ini dia ada penyakit yang menyebabkan darah itu tidak keluar. Jadi ini adalah definisi bagi apa yang dimaksudkan dengan haid. Dan antum boleh mendapati definisi ini dalam kitab ini Murad al-Muhtaj ini sebagai misal. Penulis ini dia mensyarahkan ini akan definisi ini. Jadi ini yang dalam segi definisi. Selepas itu penulis ini mengatakan aqallu sinnihi tis'u sinin. Aqallu sinnihi, dhamir di sini balik kepada haid. Yani aqallu sinnil haid. Dia yakni umur bagi yang paling minimum, yakni bagi wanita yang apa kita mengatakan yang ada haid, dia adalah yaumun walail, tis'u sinin. Minimum umur yakni seorang wanita yakni menghadapi haid, dia adalah 9 tahun. Apa yakni yang kurang daripada 9 tahun tidak dikirakan sebagai haid. Tetapi ada perkara yang kita harus faham ini di sini. Bila ulama kita mereka mengatakan 9 tahun ini berdasarkan dengan ijtihad. Ia berdasarkan dengan ini ijtihad. Jadi apabila dia berdasarkan dengan ijtihad, maka dia apa kita mengatakan bukan ini sesuatu yang mesti tepat 9 tahun. Dia yakni kalau sekiranya beberapa hari sebelum 9 tahun, maka juga kita mengambil iktibar itu adalah darah haid. Bagaimana kita nak mengetahui? Kalau kita mengatakan ini muqaddar, ini adalah sesuatu takdir, satu kadar, yang mana seorang wanita apabila dia umur yang ini 9 tahun, kalau sekiranya dia melihat darah, maka itu adalah darah haid. Tetapi ini adalah kadar. Maksudnya, kalau sekiranya ada beberapa hari sebelum ini dia sampai ini kepada umur 9 tahun, kalau ini dia melihat darah, itu juga dikira sebagai haid. Bagaimana kita nak mengetahui berapa hari sebelum 9 tahun? Berapa hari ini sebelum 9 tahun? Maka di sini, ulama-ulama kita dalam mazhab Imam Syafi'i, mereka mengatakan ia balik ini kepada hari minimum haid dan hari minimum suci daripada haid. Jadi hari minimum haid kita ada yaum wa lailah, satu hari yang ini, satu malam, yang ini maksudnya 24 jam. Dan kita ada minimum hari suci, iaitu 15 hari. Jadi 15 hari kita campur satu hari, kita dapat 16 hari. Kalau sekiranya seorang wanita melihat dalam lingkungan 16 hari, kalau dia lihat ini ada darah, itu adalah haid. Walaupun dia belum lagi sampai ini 9 tahun. Sebagai misal, kalau sekiranya dia akan sampai ini umur 9 tahun, misalnya ini pada 17 ini Muharram. 17 ini Muharram ini dia akan sampai ini kepada 9 tahun. Kalau sekiranya 5 hari sebelum itu dia lihat darah, ini kita mengatakan darah haid. Bagaimana darah haid? Orang mungkin mengatakan misalnya dia belum lagi sampai 9 tahun. Tetapi kenapa yang ini darah tersebut adalah darah haid? Sebab kita mengatakan darah tersebut yang ini dilihat dalam lingkungan 16 hari. Jadi sekarang kita mengatakan hari ke-17 dia sampai yang ini kepada umur 9 tahun. Maka 16 hari sebelumnya bermula dengan 1 Muharram. 1 Muharram ini hingga 16 Muharram ini 16 hari tersebut. 17 Muharram ini dia 9 tahun. Kalau sekiranya dia melihat darah dalam bulan Muharram, yakni misalan 10 hari sebelum dia sampai 9 tahun, 12 hari sebelum dia sampai 9 tahun, 15 hari sebelum dia sampai 9 tahun, dia lihat darah, ini kita mengatakan ini adalah darah haid. Sebab berkenaan dengan 9 tahun, seperti mana kita mengatakan, dia adalah anggaran, bukan sesuatu yang pasti. Maka disebabkan itu, maka sedikit ini terlebih, sedikit kurang ini diambil ini iktibar. Jadi sedikit terlebih dan sedikit kurang ini dikirakan ini sebagai 16 hari. Ini balik ini kepada kadar minimum haid dan kadar minimum suci daripada haid.
Tetapi kalau sekiranya dia lihat 20 hari sebelum 9 tahun. 20 hari sebelum 9 tahun. Ini bukan darah haid. Sebab ini lebih daripada 16 hari. Ataupun dia lihat lebih daripada 16 hari, lebih daripada 17 hari, lebih daripada 18 hari. 18 hari sebelum dia sampai umur 9 tahun. Dia lihat darah. Maka ini bukan dikirakan sebagai darah haid. Tapi kalau dia melihat darah dalam lingkungan kadar minimum bagi haid dan suci daripada haid, maka itu dikirakan sebagai haid. Jadi ini yang dimaksudkan di sini wa aqallu sinnihi tis'u sinin. Jadi umur yang paling minimum adalah 9 tahun. 9 tahun di sini sekali lagi dia adalah qamariyah. Bukan ini 9 tahun berdasarkan dengan kalender apa yang kita ada hari ini. Tetapi dia balik ini kepada kalender Islam. Wa aqalluhu yaumun wa laila, haid yang minimum ini yang kita belajar ini dalam kitab-kitab yang fikih yang lain. Minimum adalah 1 hari dan 1 malam. Ini maksudnya di sini adalah 24 jam. Dan bukan maksudnya 24 jam dia melihat darah. Hatta kalau sekiranya dia mengumpulkan masa dia melihat darah ini sampai kepada 24 jam dalam lingkungan 15 hari, maka ia dikirakan sebagai haid. Ia dikirakan ini sebagai ini haid. Walaupun ini dia melihat ini darah itu terputus-putus. Walaupun dia melihat darah terputus-putus. Tapi kalau dia campur ini jumlah darah, dia sampai ini kepada 24 jam. Kalau sekiranya kurang daripada 24 jam, itu bukan haid. Itu adalah darah fasad. Yang ini darah fasad tidak dikirakan sebagai haid. Jadi dia mengatakan wa aqalluhu yaumun wa lailah wa aktsaruhu 15 bilayaliha. Dan haid yang maksimum adalah 15 hari siang ini dan malamnya. Jadi ini adalah minimum ini haid, dan kita ada haid ini yang paling banyak, iaitu kembali ini kepada 15 hari. Maka ini semua berdasarkan ini kepada isyad ini al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i dia apa yang ini dia melakukan? Dia mengatakan, aku telah menanya wanita-wanita Tihamah. Aku telah menanya wanita-wanita Tihamah. Ini yang disebutkan oleh beliau. Ini beliau menggunakan perkataan Tihamah. Aku telah menanya wanita-wanita Tihamah tentang haid mereka. Dan aku mendapati yang paling minimum 9 tahun dan 1 hari 1 malam adalah minimum ini bagi haid, dan 15 hari adalah yang paling banyak. Jadi berdasarkan dengan istiqra'. Ini dalam bahasa Arab kita panggil istiqra'. Kalau dalam bahasa kita panggil apa? Survey. Jadi ini adalah daripada dalil Imam Syafi'i. Jadi kita dalam ilmu fiqh, kita lihat ulama kita sebagai misal, apabila mereka tidak mendapatkan jawapan daripada Al-Quranul Karim secara pasti, begitu juga tidak mendapatnya daripada hadis Nabi SAW, maka mereka akan kembali yakni kepada al-urf, yakni kebiasaan. Jadi lihat yakni kepada kebiasaan yakni wanita-wanita dan dilakukan yakni secara yakni istiqra'. Yang dimaksudkan dengan Tihamah ini adalah negeri Arab ini yang dekat dengan lautan. Jadi biasanya orang Arab ini kalau negeri yang dekat dengan laut, mereka mengatakan negeri Tihamah. Jadi kalau kita lihat di tanah Arab ini, misalnya negeri seperti Hudaidah di Yaman, negeri seperti Jeddah, Makkah, Madinah, ini semua dikenali sebagai yakni Tihamah. Manakala tempat yang tinggi, yang jauh daripada lautan dikenali sebagai Najd. Kenali yang sebagai Najd. Jadi beza di antara Najd ini dengan Tihamah. Tihamah ini adalah negeri ini yang dekat ini dengan lautan. Dan juga dalam mazhab al-Imam Syafi'i kita ada 3 qaul ini sebenarnya berkenaan yakni dengan minimum haid. Jadi pendapat yang mu'tamad adalah seperti mana kita mengetahui 1 hari 1 malam, iaitu maksudnya yang 24 jam. Tetapi ada pendapat mengatakan 12 jam. 12 jam. Yang ini maksudnya waktu siang sahaja. Waktu siang. Tidak diambil iktibar ini waktu malam. Dan pendapat yang ketiga yang paling lemah adalah walaupun yang ini seketika. Walaupun yang darah seketika juga dikirakan ini sebagai haid. Kita ada 3 qaul lain dalam madhab. Dan selepas itu penulis ini mengatakan wa aqallu tuhrin bainal haidataini 15. Jadi sekarang ini kita ada haid ini yang minimum 24 jam, suci daripada haid yang minimum 15 hari, haid yang maksimum 15 hari,
Dan selepas itu beliau mengatakan di antara ini kedua haid juga minimum 15 hari. Jadi misalan kalau sekiranya seorang wanita misalan dia lihat darah 3 hari dan selepas itu darah terputus. Selepas 10 hari darah datang balik. Kita mengatakan ini adalah darah haid sebab dia dalam lingkungan 15 hari. Tapi kalau sekiranya misalan dia lihat ini darah selama 17 hari. Maka di sini kita tidak mengatakan semua darah ini adalah darah haid. Yani ada kemungkinan sebahagian ini darah haid dan sebahagian adalah darah istihadah. Bagaimana kita nak mengetahui mana darah haid dan istihadah? Insya-Allah itu akan bab yang khusus yang kita akan bicarakan nanti ataupun ini wallahu alam ini pada minggu yang akan datang. Jadi memahami kadar minimum ini penting. Untuk kita memastikan sama ada darah yang dia lihat adalah darah haid ke bukan darah haid. Kalau dia lihat darah selepas itu 10 hari tak lihat darah, selepas itu darah kembali, ini adalah darah haid. Sebab dia dalam lingkungan 15 hari. Tapi kalau dia lebih dari 15 hari, misalnya dia lihat darah selama 3 hari. Selepas itu 15 hari tidak lihat darah. Selepas itu darah datang balik. Maka ini kita mengatakan darah yang baru. Ini adalah darah yang baru. Yakni maksudnya ini adalah darah haid. Itu sebab dalam misalan dalam kitab nikah, kita mempelajari tentang misalan tentang iddah. Iddah yang minimum. Iddah yang minimum bagi orang yang ada haid. Jadi ulama kita memberikan misalan iddah yang minimum adalah kalau sekiranya dia haid ini 24 jam. Selepas ini haid ini 24 jam, suci 15 hari. Selepas itu datang haid ini 24 jam lagi. Selepas itu suci 15 hari. Selepas itu datang haid ini 24 jam, begitu. Jadi kalau kita kira iddah yang minimum, kita mengambil iktibar minimum ini 24 jam, ini minimum ini haid, dan 15 hari ini suci daripada haid. Jadi apabila telah berlalu 3 kali suci seperti ini, maka ini kita mengatakan dia telah habis ini daripada iddahnya. Jadi saya harap kita boleh faham insya-Allah ya. Kalau sekiranya darah datang kembali lebih 15 hari suci, itu adalah darah haid yang baru. Kalau sekiranya dia kurang daripada 15 hari, maka ia masih dikirakan sebagai haid. Melainkan kalau sekiranya ia sudah lebih 15 hari, maka sebahagian daripadanya adalah istihadah. Selepas itu beliau mengatakan wala hadda li aksarihi. Tidak ada had ini bagi waktu suci. Yani waktu suci, misalnya satu wanita dia haid selama 10 hari. Selepas itu dia tidak lihat darah selama 1 tahun, boleh berlaku. Selama 1 tahun. Lepas 1 tahun ini datang balik. Ada sebagian wanita yang ini mereka ada benda-benda seperti ini. 1 tahun tidak ada haid. Lepas 1 tahun ini datang balik. Yang ini ia boleh berlaku. Jadi had yang paling panjang, tidak ada had ini yang paling panjang ini bagi suci di antara haid. Selepas itu penulis ini mengatakan wa yahrumu bihi ma haruma bil janabah. Penulis sekarang ini membicarakan ini tentang perkara-perkara yang diharamkan apabila seorang wanita itu berada dalam keadaan haid. Baik, sebelum itu ada perkara yang disebutkan berkenaan dengan masalah kita kalau haid tidak ada masalah, tapi berkenaan dengan nifas. Kalau sekiranya seorang wanita itu dia ada haid ini misalnya, kita dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang diterima adalah wanita yang hamil itu ada haid. Bagaimana kalau sekiranya dia ada haid selepas itu dia melahirkan anak? Maka dalam keadaan seperti ini, kalau sekiranya kita mengatakan seorang wanita yang hamil itu ada haid dan selepas itu dia melahirkan anak, darah yang keluar selepas melahirkan anak adalah darah nifas. Kita tidak mengambil iktibar sama ada 15 hari ke bukan 15 hari. Darah selepas melahirkan anak itu adalah darah nifas. Dan darah nifas juga ada beza sikit dengan darah haid. Nifas yang paling maksimum adalah 60 hari. 60 hari. Yani misalan kalau seorang wanita dia keluar darah. Kalau sekiranya darah itu misalan selama 60 hari kita menganggapnya ini sebagai nifas. Kalau sekiranya darah tersebut lebih daripada 60 hari, kalau sekiranya ia lebih daripada 60 hari dan selepas itu dia lihat darah,
Yakni misalan seorang wanita dia melihat darah 63 hari misalan. Terus menerus. Maka kita kena lihat darah yang datang selepas 60 hari ini, kalau sekiranya ada putus di antaranya. Misalan 60 hari dia melihat darah nifas. Selepas itu seketika darahnya terputus. Selepas itu darah datang balik. Darah yang datang balik ini adalah darah haid. Walaupun yang merupakan fasil adalah seketika. Yani misal dia melihat darah, yani setelah dia melahirkan anak 60 hari misalan darah. 60 hari. Kita mengatakan 60 hari ini semua adalah nifas. Kalau sekiranya dia mengatakan misalan 30 hari saya lihat darah. Selepas itu 10 hari tak lihat darah. Selepas 10 hari darah datang balik. Ini darah nifas ke bukan darah nifas? Ini adalah darah nifas. Melainkan kalau sekiranya misalan dia lihat darah selama 30 hari. Selepas itu 15 hari dia tidak lihat darah. Selepas itu darah kembali. Ini adalah darah haid. Walaupun dia dalam lingkungan 60 hari. Sebab kita mengambil iktibar 15 hari. Kalau sekiranya berlaku 15 hari di dalam yakni 60 hari, maka darah yang datang selepas itu dikirakan sebagai darah haid. Ini tidak ada masalah. Tetapi kalau sekiranya dia lebih daripada 60 hari, seperti misal tadi saya mengatakan, seorang yang wanita dia melihat darah selama 60 hari, selepas itu darah itu berhenti seketika. Selepas berhenti seketika, datang darah yang baru. Ini kita mengatakan darah yakni haid, walaupun dia adalah seketika. Kita tidak mengatakan ini darah nifas ini. Apa sebabnya? Sebab darah nifas yang maksimum adalah 60 hari. Maksimum adalah 60 hari. Apa-apa darah yang datang selepas ini 60 hari, sama ada dia darah istihadah ataupun dia adalah darah haid. Bagaimana kita nak membezakan ni ada darah istihadah ataupun darah haid? Kita lihat sama ada darah itu terputus ataupun tidak terputus. Kalau sekiranya darah tidak terputus, ini misalnya 65 hari dia lihat darah straight. Sebagai misal. Maka setelah 60 hari itu adalah termasuk ini darah istihadah. Itu termasuk ini darah istihadah. Akan tetapi kalau sekiranya darahnya terputus pada hari ke-61 dan hari 62 yakni darahnya datang balik, maka ini kita mengatakan adalah darah haid. Kita tidak mengatakan minimumnya adalah 15 hari ini di sini. Apa sebabnya? Sebab darah nifas tempohnya sudah habis. Maka kita tidak membicarakan tentang 15 hari suci. Taib, berbeza kalau sekiranya darah nifas itu dilihat dalam lingkungan 60 hari. Di sini kita masih mengambil iktibar ini 15 hari. Seperti misal tadi saya mengatakan 30 hari dia melihat darah. Selepas itu 16 hari ini tidak lihat darah. Selepas itu darah ini kembali. Kita tidak mengatakan ini darah nifas, tapi ini adalah darah haid. Apa sebabnya? Sebab ini 15 hari ini minimum telah berlalu. Berbeza kalau sekiranya dia melihat darah kurang daripada 15 hari. Yang ini selepas 10 hari misalnya. Kalau ia dalam lingkungan 60 hari, maka ia dihukumkan ini sebagai darah nifas. Maka ini adalah sedikit perbezaan berkenaan dengan darah nifas ini dengan darah haid. Dan berkenaan dengan masalah istihadah juga dalam nifas ini juga kita akan membicarakan dengan terperinci apabila kita membicarakan ini tentang masalah istihadah. Saya hanya memberikan misal yang ini sahaja, tetapi ada lebih kita mengatakan keterangan yang akan datang insya-Allah taala. Taib. Sekarang ini kita kembali kepada matan. Penulis ini mengatakan apa yang diharamkan bagi wanita dalam keadaan haid diharamkan bagi janabah. Bismillah. Ini seperti mana antum belajar dalam kitab Safina. Wanita dalam keadaan haid ini diharamkan ke atasnya berapa perkara? 10 perkara kan? Jadi 6 daripadanya adalah perkara yang sama yang diharamkan bagi seseorang dalam keadaan junub. Jadi seorang dalam keadaan junub ini apakah perkara yang diharamkan dalam keadaan junub? Yang pertama sekali diharamkan ke atasnya salat. Yang kedua diharamkan ke atasnya tawaf. Yang ketiga diharamkan ke atasnya memegang ini Al-Quran. Yang keempat adalah mengangkat ini Al-Quran. Betul ke tidak? Yang kelima adalah baca Al-Quran. Yang keenam adalah menetap dalam masjid. Ini adalah 6 perkara yang diharamkan bagi apa? Seseorang dalam keadaan junub. Taib, perkara yang sama diharamkan dalam wanita dalam keadaan haid. Dan haid ini dia lebih berat daripada junub. Junub yang ini seperti seorang yang ini keluar mani ini sebagai misal. Tetapi haid ini dia adalah janabah yang ini yang lebih berat ini daripada junub yang biasa.
maka diharamkan lagi 4 perkara. Diharamkan lagi 4 perkara. Di sini penulis ini membicarakan tentang perkara tersebut. Apakah dia mengatakan wa'uburul masjidi in khafat talwisahu. Berkenaan dengan junub, kita mengatakan apa yang diharamkan adalah menetap dalam masjid, tetapi dia boleh berlalu ke tidak? Adakah dibolehkan bagi seorang junub ini berlalu dalam masjid? Ya, ini dia masuk daripada satu pintu keluar dari pintu yang lain, yang ini dibolehkan. Dibolehkan. Walaupun lebih afdal dia meninggalkan. Lebih afdal yang ini dia meninggalkan. Kita mengatakan khilaful aula. Yang ini khilaful aula ini maksudnya lebih afdal ditinggalkan. Tapi kalau sekiranya seorang yang ini wanita dalam keadaan haid, ada tafsil. Ada tafsil. Tafsilnya di sini. Kita lihat apa Imam Nawawi mengatakan. Wanita dalam keadaan haid ini, dia kena lihat kepada keadaannya. Adakah dia kemungkinan dia akan mengotori masjid ke tidak mengotori masjid? Zaman sekarang ini kebiasaannya wanita apabila dalam keadaan haid, biasanya dia tidak akan mengotori masjid. Disebabkan apa kita mengatakan barang ini yang digunakan oleh wanita zaman sekarang, maka dia confident yang dia tidak akan mengotori masjid. Betul ke tidak? Tetapi zaman dahulu ini berbeza. Wanita ini pada zaman dahulu mereka setakat menggunakan kain sahaja. Mereka mengikat ini kain ini pada yang ini kemaluan. Jadi ada kemungkinan yang ini darah itu yang ini boleh terkena masjid kalau sekiranya mereka berlalu dalam masjid. Tapi kalau zaman sekarang misalnya kita mengatakan kebiasaan yang wanita-wanita darah yang ini tidak akan keluar yang ini daripada yang ini kemaluan mereka dan sebagainya, maka di sini dibolehkan yang ini bagi mereka untuk mereka berlalu dalam masjid. Ini yang penulis ini mengatakan di sini, ia diharamkan kalau sekiranya dia takut ataupun dia tidak confident yang dia dapat mengotori masjid. Kalau sekiranya dia merasakan berdasarkan dengan zon yang dia mungkin akan mengotori masjid, haram dia berlalu dalam masjid. Ini Al-Imam Nawawi mengatakan diharamkan ke atasnya berlalu dalam masjid. Ini bukan masalah menetap dalam masjid. Menetap dalam masjid ini kita tidak ada khilaf. Tetapi ini adalah berkenaan dengan berlalu dalam masjid. Kalau sekiranya besar kemungkinan dia akan mengotori masjid, maka diharamkan dia berlalu dalam masjid. Tapi kalau dia confident yang ini misalan, dia tidak akan mengotori yang ini masjid, maka dibolehkan yang ini dia berlalu dalam masjid. Ini kita mengatakan setakat makruh yang ini ke atasnya. Bagi orang junub, ini khilaful aula. Ini mungkin antum tulis ini. Bagi orang junub, hukumnya adalah khilaful aula. Bagi wanita dalam keadaan haid, hukumnya adalah makruh. Ini kalau sekiranya dia yakin dia tidak akan mengotori masjid, maka hukumnya adalah makruh. Apa sebab makruh? Ini kita nak faham ya. Kenapa yang ini ulama kita mengatakan makruh wanita yang dalam keadaan haid berlalu dalam masjid? Apa sebabnya? Sebabnya adalah memasukkan najis ke dalam masjid yang ini pada asalnya hukumnya diharamkan. Pada asalnya yang ini hukumnya adalah diharamkan. Dan memandangkan wanita dalam keadaan haid, darah ini adalah najis. Darah ini adalah najis. Tetapi yang ini keringanan yang ini baginya untuk berlalu dalam masjid, tapi lebih afdal yang ini ditinggalkan. Lebih afdal ditinggalkan. Jadi saya harap kita faham insyaAllah ya. Dari wa'uburul masjid in khafat talwisahu. Dari syarat dia apa? Syaratnya adalah kalau sekiranya dia takut dia akan mengotori masjid, maka haram ke atasnya berlalu dalam masjid. Ini adalah perkara yang ke-6, ke-7 ya. Ke-8 wasaum, diharamkan ke atasnya berpuasa. Diharamkan yang ini ke atasnya yang ini untuk berpuasa. Dan kita ada ijma' yang ini ulama yang ini berkenaan dengan pengharaman yang ini baginya untuk yang ini dia berpuasa. Sebab ini kita ada hadis yang Nabi SAW yang Nabi SAW ini mengharamkan ini bagi wanita untuk melakukan puasa. Yang ini kita ada hadis yang ini yang diriwayatkan oleh Aisyah yang masyhur. Nah, selepas itu beliau mengatakan wa yajibu qada'uhu bi khilafis salah. Diharamkan bagi wanita yang ini untuk berpuasa, akan tetapi diwajibkan ke atasnya untuk dia melakukan qada. Ini berdasarkan yang ini hadis Aisyah yang mana beliau mengatakan kana yusibuna dhalik, ini al-hayd fa nu'maru bi qada'is saum wa la nu'maru bi qada'is salah. Hadis ini adalah hadis yang ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim
Yang mana Aisyah ini mengatakan kami diperintahkan untuk melakukan qada bagi puasa, tetapi kami tidak diperintahkan untuk melakukan qada bagi salat. Berkenaan dengan melakukan qada bagi puasa, ramai orang yang menanyakan misalan wanita kalau dia tidak puasa pada bulan Ramadan sebagai misal. Adakah dibolehkan dia menggabung 6 hari daripada Syawal, qada puasa dengan puasa sunat yang di Syawal? Boleh faham insya-Allah? Adakah dibolehkan yakni dia menggabungkan niat qada dengan niat yakni sunnah yakni puasa? Taib, kadang-kadang ini berlaku kekeliruan dalam masalah ini. Ada orang mengatakan boleh, ada orang mengatakan tidak boleh. Apa yang perlu kita faham adalah kebanyakan yakni ulama kita membolehkannya. Yakni kebanyakan ulama kita, hatta ulama mutakhirin seperti siapa? Al-Imam Ibn Hajar misalnya membolehkannya. Mereka mengatakan kedua-duanya sah. Puasa qada sah dan dia juga mendapatkan puasa pahala yang bagi puasa sunat. Begitu juga dengan Imam Ramli, begitu juga dengan Khatib dan sebagainya. Cuma yang ni seorang ulama yang dikenali sebagai Syekh Ba Makhrama. Mungkin antum tulis ini. Namanya yang ni Syekh Ba Makhrama. Beliau ini terkenal dengan nama Ba Makhrama. Ini adalah nama yang ni qabilah. Beliau salah seorang daripada ulama Yaman. Beliau mengatakan kedua-duanya tidak sah kalau ia dilakukan sedemikian. Apa sebabnya? Sebab beliau mengatakan puasa 6 ini dia adalah sunnah. Dia adalah sunnah. Manakala qada adalah wajib. Qada adalah wajib. Maka dia menyamakan masalah ini dengan solat. Sekarang ini dia mengatakan satu orang misalan kalau solat zuhur dengan solat qabliyah zuhur dia combine. Sah ke tidak? Jadi disebabkan kedua-dua solat ini ada maksudnya tersendiri. Solat zuhur dia adalah wajib. Solat sunnah qabliyah dia adalah sunnah muakkadah. Maka beliau mengatakan kedua-duanya tidak akan menjadi sah. Jadi di sini kita ada sedikit ini khilaf di antara ulama kita dalam madhab. Akan tetapi kebanyakan ini ulama kita membolehkannya. Khilaf ini dalam masalah ini bukan yang ini khilaf ini yang kuat. Cuma kita just take note. Ada yang ni ulama ini yang mengatakan ia tidak dibolehkan. Itu sebab kadang-kadang ini berlaku kekeliruan. Maka jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluar adalah lebih afdal baginya tidak combine. Supaya keluar daripada khilaf. Jalan keluar adalah dia melakukan puasa misalnya puasa 6 dengan puasa qada. Qada ini berasingan. Tetapi kalau sekiranya dia melakukan dengan gabung, yang ini juga tidak ada masalah. Puasa tersebut adalah puasa yang sah dan ini yang biasa diamalkan di sini. Di sini Singapura ini kalau kita nak suruh orang puasa 12 hari, cuba bayangkan. Kebiasaan ini orang di Singapura tak ada dia punya stamina. Yang ni kalau kita mengatakan awak nak kena yang ni solat puasa yang ni 12 hari. Jadi 12 hari 6 Syawal. Kita di Singapura ini kalau satu orang itu dapat puasa 6 hari dalam bulan Syawal khair kabir. Berapa ramai ini orang yang agak-agak dia ni puasa 6 ini daripada Syawal. Apalagi kita mengatakan puasa ini 12 hari. Orang mungkin yang ni tak jadi terus. Wallahualam. Jadi ini meringankan. Ala kulli hal dia adalah perkara yang ni yang meringankan. Taib. Jadi dia diwajibkan ke atas dia melakukan qada bagi puasa tetapi tidak diwajibkan dia melakukan qada bagi salat. Kalau orang menanyakan kenapa, sebab ada hadis Aisyah seperti mana tadi saya baca, Nabi SAW tidak memerintahkan untuk melakukan qada ini bagi salat. Selepas itu beliau mengatakan wama baina suratiha wa rukbatiha. Diharamkan yakni bermesra di antara pusat yakni dengan lutut. Diharamkan yakni untuk bermesra yakni di antara pusat yakni dengan lutut. Yakni maksudnya tidak dibolehkan bagi suami memegang apa-apa yakni di antara yakni pusat yakni dengan yakni lutut. Dan begitu juga yakni melihat, yakni sebahagian yakni ulama mengatakan sama ada yakni dengan melihat ataupun dengan mubasyarah. Yakni dengan yakni memegang. Ini adalah pendapat yakni yang mu'tamad yakni di dalam madhab, dan kita ada qaul
Penulis ini mengatakan wa ma baina suratiha wa rukbatiha wa qila, qila seperti mana kita mengetahui dia adalah pendapat yang dhaif. Wa qila la yahrumu ghairul wat'i. Ada pendapat yang mengatakan semua dibolehkan melainkan persetubuhan. Yakni maksudnya boleh memegang di antara pusat dengan lutut, tetapi apa yang tidak dibolehkan adalah melakukan wata'. Melakukan wata'. Dan Al-Imam Suyuti dalam kitab Fathul Mu'in mentarjihkan pendapat ini. Al-Imam Suyuti beliau mentarjihkan pendapat ini. Maksudnya beliau mengatakan dalil bagi ini lebih kuat. Sebab kita ada hadis dari Nabi SAW berkenaan dengan perkara ini. Kita ada hadis Nabi mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Nabi mengatakan dibolehkan kamu melakukan segala-galanya melainkan nikah. Nikah maksudnya adalah jima'. Nikah ini maksudnya adalah jima'. Dan ini adalah hadis dalam Sahih Muslim. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Maka itu sebab kita ada khilaf tentang masalah ini. Kita juga ada hadis yang mana Nabi SAW mengatakan ma fawqal izar. Ma fawqal izar, yakni apa yang dibolehkan adalah atas kain. Yang dimaksudkan di sini adalah apa-apa yang di antara selain daripada pusat dengan lutut. Jadi semua sekali berapa perkara kita ada? Yakni 6 perkara diharamkan atas junub. Perkara yang ketujuh adalah berlalu dalam masjid kalau dia takut dia mengotori masjid. Yang ke-8 adalah puasa. Selepas itu kita ada bermesra di antara pusat dengan lutut. Dan yang akhir sekali beliau mengatakan adalah at-talaq. At-talaq, diharamkan bagi suami untuk menceraikan isterinya dalam keadaan haid. Ini dalam bab nikah kita panggil apa? Talak apa? Ini adalah talak bid'i. Talak bid'i yang dimaksudnya menceraikan isteri dalam keadaan haid. Diharamkan, akan tetapi talak tersebut berlaku. Talak ini tersebut berlaku. Talak bid'i ini kita ada dua jenis. Satu dia ceraikan dalam haid, lagi satu dia ceraikan dalam suci tetapi dia telah melakukan persetubuhan di dalamnya. Taib, penulis mengatakan fa idzan qata'a lam yahilla qabla al-ghusli ghairu as-sawmi wa talaq. Ini kita nak pay attention sikit. Taib, penulis sekarang mengatakan sekarang wanita ini dah putus haid, inqata'. Haidnya ini telah terputus. Lam yahilla, tidak dihalalkan bagi suami untuk bersetubuhan dengan isterinya sebelum mandi. Dari haidnya dah putus, maka dia nak kena mandi dulu. Dia nak kena mandi sebab dia masih dalam keadaan junub, betul ke tidak? Dia masih berada dalam keadaan junub, maka dia tidak boleh masuk masjid. Apa yang diharamkan atas junub ini diharamkan ke atasnya. Dan begitu juga apa yang diharamkan atas wanita haid diharamkan dalam keadaan seperti ini. Tetapi ada pengecualian. Apakah ini pengecualiannya tersebut? Dia mengatakan ghairu saumi wa talaq. Berbeza dengan puasa dengan talak. Apa yang dimaksudkan ni? Berbeza dengan puasa dengan talak. Ini misalnya ada begini. Sekarang ini misalan, seorang wanita misalan, dia mengatakan ada kemungkinan besok putus haid. Dia mengatakan biasa saya haid dalam 1 bulan 7 hari. Hari ini hari yang ke-7. Tapi darah masih ada. Ada kemungkinan darah yang ini putus besok. Sebelum subuh. Malam ni dia nak tidur. Dia mengatakan kebiasaannya darah ini akan putus pada waktu ini. Maka dia boleh niat puasa. Dia niat puasa untuk keesokan hari. Apabila dia bangun misalan, dia bangun misalan betul-betul pada waktu subuh. Dan dia lihat haidnya sudah putus. Tetapi dia belum lagi mandi hadas. Misalan haidnya putus 10 minit sebelum subuh. 10 minit sebelum subuh. Dia tak sempat nak mandi hadas. Tapi dia dah niat dah.
Dan selepas itu masuk waktu subuh, dia belum lagi mandi hadas. Sah ke tidak puasanya? Puasanya sah. Ini yang dimasukkan di sini. Yakni, maksudnya hatta kalau dia tak mandi hadas sekalipun. Sekarang misalan, haidnya putus pukul 4 pagi. Dia tak mandi. Dia tak mandi sampai masuk waktu subuh. Tapi dia ada niat. Dengan syarat dia mesti niat. Dia mesti niat ini puasa. Dan dia boleh niat kalau sekiranya besar kemungkinan haidnya putus, dia boleh niat untuk puasa pada keesokan harinya. Tetapi dia tidak mandi hadas sehingga masuk waktu subuh. Tidak ada masalah. Ini penulis mengatakan hatta kalau dia belum mandi sekalipun sah puasa ni. Boleh insya-Allah. Tapi kalau dia nak solat, wajib dia kena mandi. Kalau tak, tidak sah solatnya. Tapi di sini kita mengatakan walaupun dia dalam keadaan junub, puasanya sah. Sama juga dengan seorang yang melakukan persubuhan pada malam Ramadan. Selepas itu dia berhenti sebelum subuh. Lepas itu dia belum mandi hadas, waktu subuh pun masuk. Ada masalah ke tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Ini maksudnya puasanya masih sah. Walaupun dia berada dalam keadaan junub. Sebab junub ini bukan sesuatu yang menghindarkan daripada puasa. Walaupun dia dalam keadaan junub, tidak ada masalah. Dia boleh meneruskan puasanya. Walaupun dia satu hari tak mandi hadas ini misalnya, sampai buka. Sah ke tidak puasa ni? Tapi dia tak solat. Maka puasa yang ini sah tapi dia berdosa. Betul ke tidak? Dia berdosa sebab dia tidak melakukan solat. Jadi ini adalah yang pertama, pengecualian. As-saum. Yang kedua dia mengatakan wat talaq. Ghairu saumi wat talaq. Yani berkenaan dengan talak. Kalau sekiranya seseorang misalan dia sudah putus daripada haid dan suaminya menceraikannya, maka ini berbeza hukumnya. Ini kita mengatakan dia telah menceraikan isterinya bukan dalam keadaan haid. Sebab haidnya sudah terputus, maka tidak diharamkan ke atasnya. Tidak diharamkan ke atasnya. Sama juga bila kita mengatakan orang yang puasa tidak diharamkan ke atas dia berpuasa walaupun belum mandi. Begitu juga bagi talak, tidak diharamkan menjatuhkan talak kalau sekiranya haidnya sudah terputus walaupun dia belum mandi hadas. Taib, selepas itu penulis membicarakan tentang perkara al-istihadah. Jadi berkenaan dengan istihadah seperti mana kita mengatakan istihadah ini dia adalah darah yang keluar min adna rahim. Jadi istihadah ini dia adalah darah penyakit. Menunjukkan ada penyakit kepada seseorang. Jadi misalnya adalah begini, seorang wanita apabila dia melihat darah lebih daripada 15 hari. Tadi kita mengatakan minimum adalah 15 hari. Maksimum. Tapi kalau sekiranya dia melihat darah lebih daripada 15 hari, maka sebahagian daripada darah ini adalah istihadah. Penulis sebelum lagi membicarakan tentang hukum ahkam istihadah, dia cuma membicarakan tentang apa yang diwajibkan atas wanita dalam keadaan istihadah. Beliau mengatakan wal istihadatu hadasun daimun kasalasil. Jadi istihadah ini dia adalah hadas yang sentiasa. Jadi dia berbeza dengan haid. Dia berbeza dengan haid. Diwajibkan seseorang itu melakukan salat dan sebagainya. Tetapi hukumnya seperti salasil baul, disebabkan darah itu adalah darah yang najis, maka diwajibkan dia membersihkan tiap-tiap kali dia nak melakukan salat. Ini hukum sama seperti salasil baul. Dulu kita telah membicarakan tentang salasil baul. Maka dia nak kena membasuh kemaluannya, selepas itu meletakkan sesuatu atas kemaluannya, selepas itu mengambil wuduk dan selepas itu melakukan salat, dan diwajibkan mualah bagi semua perkara ini. Diwajibkan mualah ini bagi semua perkara ini, dan ini adalah perkara yang sama bagi wanita dalam keadaan istihadah, dan diwajibkan ke atasnya melakukan puasa dan salat. Ini yang penulis mengatakan fala tamna'u sauma was-salah wa taghsilul mustahadatu farjaha wa ta'sibuhu wa tatawadda'u waqtas salah wa tubadiru biha. Jadi ini yang kita mengatakan semua ini mesti dilakukan dalam waktu solat. Dia nak kena membasuh kemaluannya, selepas itu dia mengambil wuduk, selepas itu dia
melakukan salat, dan semua ini diwajibkan ke atasnya melakukan di dalam waktu. Ini yang perlu saya mengatakan, wa tatawaddau waqtas salah. Dia mengambil wuduk pada waktu salat. Kalau zuhur masuk pukul 1, maka kesemua ini dilakukan selepas jam 1. Sama seperti salasil baul. Wa tubadiru biha, maka diwajibkan dia mubadarah. Mubadarah di sini maksudnya sama dengan apa kita mengatakan mualah. Falau akharat li maslahati salati kasatrin wa intizari jama'atin lam yadur wa illa fayaduru ala sahih. Penulis mengatakan kalau dia melambatkan salat, ada sebab-sebab maslahat salat seperti dia menunggu jamaah sebagai misal, maka dimaafkan. Salat ni masih sah. Tetapi kalau dia sengaja lambatkan bukan atas maslahat salat, seperti dia lihat tengok TV misalnya nak habiskan movie, ataupun dia nak main game, atau misal ataupun dia nak masak dulu dan sebagainya, maka diwajibkan dia melakukan kesemuanya sekali lagi. Sebab dia telah memutus mualah. Tapi kalau masalah salat seperti tutup aurat, penulis mengatakan kantizari jamaah, menunggu salat jamaah, menutup auratnya misalan, maka ini tidak ada masalah. Walaupun dia melambatkannya, dia boleh melakukan salat. Kalau tak, maka wajib dia melakukan kesemuanya sekali lagi ala sahih. Dan ini adalah mengikut kepada pendapat ala sahih, muqabil adalah pendapat yang dhaif. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini. Minggu depan insya-Allah kita akan membicarakan tentang istihadah. Jadi insya-Allah kita juga akan baca daripada nota terjemahan daripada kitab Hasyiah Baijuri berkenaan dengan hukum ahkam istihadah. Lagi dua, kalau kita lihat lagi 2 sentence kita dah masuk dah tentang hukum ahkam istihadah. Jadi ini agak susah sedikit. Jadi insya-Allah apa yang saya akan lakukan adalah kita akan kembali kepada nota yang saya berikan, baru kita akan masuk kepada matan, minhaj. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.